Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kita berpindah ke muka surat 99 hadis yang ke-80. Masih lagi kita bicarakan bab al-islah bainan nas, itu bab mendamaikan antara manusia. Baik, hadis yang ke-80 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. An Ummul Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisa al-kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanni khairan aw yaqulu khairan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa bi riwayatin Muslim wa bi riwayati Muslim ziyadatu qalat wa lam asma'u yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu ila bi salasin, da'ni al-harbu wal islah bainan nas wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zawjaha. Maksudnya daripada Ummul Kalsum binti Uqbah bin Mu'ayth radhiyallahu anha katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dianggap pendusta orang yang berusaha mendamaikan antara manusia untuk kebaikan atau mengatakan sesuatu yang baik. Rawahu Bukhari wa Muslim. Terdapat tambahan dalam riwayat Imam Muslim, Ummul Kalsum mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran memperkatakan sesuatu oleh seseorang pendusta, melainkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan antara manusia. Yang ketiga, yaitu suami melindungi perihal istrinya, begitu juga istri melindungi perihal suaminya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, ada riwayat Imam Muslim sahaja. Okey. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengambil hadis ini meletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab al-islah bainan nas, itu mendamaikan di antara manusia. Baik. Yang pertama, sebagaimana sudah dimaklumi oleh semua atau kebanyakan orang, bahawa berdusta atau cakap berbohong ini adalah salah, bahkan dosa besar. Dan memang di dalam amat sanad yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
sebagaimana ancaman daripada Nabi SAW, wa inna rajula la yakzib, dan sesungguhnya apabila seorang lelaki itu ataupun seseorang itu sentiasa bercakap bohong, wa inna rajula la yakzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, kalau dia selalu cakap bohong, maka Allah Ta'ala cop dia orang yang bohong. Bila Tuhan cop dia orang bohong, semua nak cakap bohong, dia kamu semua silap. Hati batin tak sedar kalau tak cakap bohong. Sampai begitu ancamannya. Tetapi di dalam hadis yang kita baca pada hari ini, kata Nabi SAW, iaitu sebagaimana kata Ummi Kalthum, ada perkara-perkara yang mana aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan kelonggaran bercakap bohong ni, melainkan di 3 tempat. Melainkan di 3 tempat. Yang pertama iaitu al-harbu. Apa itu maksud harbu? Al-harbu iaitu peperangan. Kalau sekiranya berlaku peperangan kaum muslimin dan muslimat, boleh dengan cara ini peperangan mana ni? Melawan musuh. Musuh itu adalah orang musyrik, musuh itu adalah orang munafik. Maka dalam peperangan ni kaum muslimin dan muslimat kalian, boleh seseorang itu melakukan iaitu tipu daya atau pembohongan. Itu dikatakan al-harbu. Baik. Dan itu sebab dalam satu hadis yang menyebutkan al-harbu khida'. Hadis sebut ada al-harbu khida', iaitu peperangan itu adalah tipu daya, tipu mustahil. Itu sebabnya ini kena orang pandai kaum muslimin dan muslimat. Baik. Yang kedua, al-islah bainan nas. Al-islah bainan nas, boleh cakap bohong juga. Tapi sebelum nak tegang perkara ini kaum muslimin, ada orang-orang Melayu kita kata, bohong sunat. Kan istilah kata tak bohong sunat. Betul ke bohong sunat ni? Kaum muslimin tak ada ulama nak kata bohong itu sunat. Semua bohong itu haram, berdosa. Tetapi ada tempat yang diberikan kelonggaran oleh Nabi, boleh berbohong. Betul? Bohong memang tetap haram, tetapi dalam keharaman perbohongan itu ada tempat yang diberikan kelonggaran, boleh cakap bohong. Faham itu? Baik. Di antara tadi kata-kata al-harb, peperangan. Yang keduanya adalah islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia yang berbalah, boleh cakap bohong. Jangan tujuan untuk kebaikan bagi mereka, bukan nak ada domba. Sebab contohlah, kita kata A dengan B ini berbalah, bersisi faham di antara mereka, maka datanglah sisi ni kaum muslimin dan muslimat untuk mendamaikan A dan B berbalah tu. Si pun buat cerita kepada si A, wahai A, aku cakap dengan B. Bila aku cakap dengan B tu, nampak B tu nak baik dengan kamu, tapi dia malu dia. Dia tak kata kamu, dia puji kamu lagi ada. Sedangkan apa dia? B tak kata apa je. B tak ada kata pun, cuma C dia tambah cerita. Kan cerita bohong. Apabila C pula jumpa si A, jumpa si B pula, wahai B, tadi aku cakap dengan dia, dia pun sebut nama kamu, tapi dia kata malu nak mula dulu. Kalau kau mula dulu, dia cakap betul-betul. Sedangkan A tak kata apa je, C dia buat macam tak. C buat apa? Sedangkan itu cakap bohong, tak ada apa-apa pun. Itu tidak mengapa, kerana al-islah bainan nas, untuk mendamai dua pihak yang berbalah atau dua orang berbalah, kaum muslimin dan muslimat boleh cakap bohong. Islam berikan pelonggaran dalam permasalahan itu. Baik. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat disebut dalam satu hadis, iaitu seorang
yang kita baca hadis dalam bab yang jilid yang pertama dulu. Kita ulang sedikit. Ingatlah seorang tok guru yang mengajar anak murid dia cakap bohong. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya ulang sedikit hadis ini. Iaitu kata Nabi SAW, adalah pada zaman dulu ada seorang raja. Dan seorang raja ini mempunyai tukang sihir sebagai salah seorang penasihat. Ini sebut dalam hadis. Apabila tukang sihir itu sudah tua, maka dia berkata kepada raja, tolong hantarkan kepada dia seorang budak yang boleh aku perturunkan ilmu sihir kerana aku ni sering sakit. Raja pun kaum muslim bawa datang seorang budak. Lalu budak itu belajarlah ilmu sihir kepada tukang sihir tersebut. Apabila budak itu berulang alik daripada rumahnya ke rumah tukang sihir, kaum muslimin dan muslimat kan, dia berjumpa dengan seorang rahib. Seorang rahib, iaitu seorang pendeta Nasrani yang masih lagi ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semua tak beriman. Dia seorang dia beriman. Lalu akhirnya dia berjumpa dengan seorang rahib itu. Lalu budak tersebut mendengar ajaran rahib itu. Dan begitu juga masa balik, masa pergi dia temu dengan rahib belajar. Bila balik ke rumah tengah jalan belajar lagi dengan rahib itu. Jadi dengan sebab dia jumpa dengan rahib yang beriman itu, lalu masa pergi dia lewat masuk kelas. Dia lewat, lalu dimarahi oleh tukang sihir kerana kelewatan itu. Apabila kaum muslimin dan muslimat dan balik ke rumah, lewat budak, maka ibu je marah. Lalu budak telefon mengadulah halnya kepada rahib yang beriman tadi. Apa? Rahib mengajar tu guru dia beriman kata begini, kalau engkau bila dimarahi oleh tukang sihir, katakanlah bahawa ibu aku menahan aku di rumah, yakni buat di rumah dulu. Itu sebab aku lewat. Sedangkan lewat bukan sebab itu, sebab dia belajar dengan rahib tersebut. Apabila kamu balik ke rumah, kalau lewat dimarahi oleh ibu, katakan tukang sihir mengajar begitu panjang. Betul? Sedangkan dia belajar dengan tubuh tersebut. Maka dalam masalah ini tidak mengapa kaum muslimin dan muslimat al-Islam, jadi untuk kebaikan, untuk mencari jalan kebaikan. Lebih okey. Itu yang kedua. Yang ketiga yang boleh berbohong ni kaum muslimin dan muslimat, wa hadisar rajuli imratahu wa hadisal mar'ati zawjaha. Boleh juga, iaitu kata-kata seorang suami kepada isterinya untuk tujuan kebaikan. Boleh cakap bohong suami ni. Dan itu juga perkataan seorang perempuan kepada suaminya untuk tujuan kebaikan. Itu boleh berbohong. Macam mana yang agak? Contohlah, semua nak contoh lelaki. Kalau seorang lelaki ni kaum muslimin dan muslimat dia ada 2, 3, 4 orang isteri. Ada 3, 4 orang isteri. Madulah. Tiba-tiba ke dalam madu ni, madu kata bang, dalam banyak isteri-isteri abang, siapa yang kau sayang sekali? Siapa yang abang sayang sekali? Kamu muslim. Maka suami ni dia cakap bohong lah. Yelah, semua abang sayang dah ke, tapi you yang paling abang sayang. Sedangkan dia ke mana? Kati dia orang paling muda sekali, kau boleh sayang, betul-betul. Jadi dia, tapi dia cakap bohong lah, kau kati dia jadi perang. Kan? Itu kita katakan qaulul wahdithar rajuli imra'atan. Lebih. Dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat kalian, perkataan seorang perempuan kepada apa ni? Kepada suami dia untuk mengelakkan kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu tidak mengapa. Contohnya kawan ni penat, isteri ni penat, kaum muslimin jaga rumah sebab dia penat semua. Lelaki ni mengawan semua. Betul. Bang rasa nak al-usul bang. Tidak perlu kamu muslimat. Betul-betul. Itu dia.
Cukuplah sekadar itu. Lepas tu buatlah misalah yang lain. Saya pun malu guna buat misal-misalan buat betul. Tak ada masalah kaum muslimin dan muslimat. Okey? Habis. Maka itu dibenarkan di dalam Islam. Yang lain daripada itu tidak dibenarkan. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Tapi itu sebabnya 3 perkara saja. Tapi ingat, pembohongan jangan jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, Tuhan cop dia orang bohong. Sebagaimana di dalam satu hadis yang lain yang pernah kita dah baca dah. Apa hadis? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa." Memang begitu. Kaum muslimin dan muslimat lah. Ini pun buat benar juga. Tadi buat bohong, siapa tahu cakap bohong, Tuan cop dia orang bohong. Bila Tuan cop orang bohong, dia nak bohong. Tapi bagi orang yang benar, apa kata Nabi? Inna sidqa yahdi ila bir. Sungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Wa inna birra yahdi ila jannah. Sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada syurga. Itu sebabnya kebaikan ni kena kata kaum muslimin. Benar-benar ni kena kata. Walaupun kadang-kadangnya kaum muslimin dan muslimat benar-benar yang kata itu bawa risiko. Sebab apa? Sebab Allah kata wa innal rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalau sekiranya seorang itu sentiasa bercakap benar, Allah Ta'ala akan mencop hati dia orang yang benar. Bila Tuhan cop hati dia orang benar, memang dia tak nak berbohong lah kaum muslimin. Dia tak nak berbohong. Walaupun dalam keadaan bercakap benar itu didapat risiko. Ini hebat. Sebagaimana pengarang kitab ini, itu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala cop di hati orang yang benar sampai dia kena resiko, dapat risiko daripada bercakap benar itu. Ingat tak satu peristiwa yang melanda Baghdad apabila tentera Mongol yang dipanggilkan Tatar. Dalam sejarah yang kita belajar masa sekolah dulu, yang mana kamu tentera Tatar ni daripada Mongol, yang mana dia menjadi sebab iaitu mempunyai kuasa, iaitu pemerintahan yang besar di Asia Tengah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dia datang serang Baghdad, yang mana jadi ketua Parlimen Perang Tatar tu dia panggilkan Hulatu. Hulatu yang anak buahnya Genghis Khan, yang bina Taj Mahal itu. Jadi Hulatu ni jadi Parlimen Perang. Apa nak serang Baghdad, kaum muslimin dan muslimat yang negara Baghdad dalam kelemahan sangat. Lalu bagaimana nak menghadapi kedatangan tentera Tatar maupun yang ganas itu? Sedangkan minta maaf cakap kata ahli sejarah, pembandaraan negara Baghdad ketika itu tak ada, kerana terlalu meleset bagaimana untuk menampung peperangan. Jadi akhirnya khalifah ketika itu mengambil fatwa dekat ahli ulama. Bolehkah mengambil harta daripada rakyat dengan tujuan yang baik? Untuk apa? Untuk menampung perbelanjaan tentera melawan Tatar yang akan datang. Semua ulama kata boleh, kaum muslimin dan muslimat boleh ambil. Tetapi walaupun semua ulama kata boleh, khalifah tidak berbuah hati ketika itu, kerana masih ada lagi seorang ulama tak beri fatwa yang cukup masyhur dan terkenal, iaitu Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi. Jadi bila Imam Nawawi tak beri fatwa, kaum sebutan tak buat hati, orang ramai tak buat hati. Lalu tiba dipanggil Imam Nawawi datang ke istana. Apakah boleh mengambil harta rakyat?
dengan tujuan peperangan. Sebab pembenahan negara ini tidak mencukupi. Imam Nawawi kaum muslimin, ya Allahu Akbar. Mungkin Allah Ta'ala cok hati dia orang benar, walaupun orang lain kata boleh. Apa kata Imam Nawawi? Boleh dengan bersyarat. Boleh seberi fatwa ambil ketua ramai dengan bersyarat. Apa syaratnya? Kata khalifah. Syaratnya khalifah kena keluar harta terlebih dahulu. Isteri-isteri khalifah kena keluar harta terlebih dahulu. Ulu balang pegawai kena keluar harta terlebih dulu. Kalau tak cukup, tak boleh ambil harta rakyat. Oh, mabuk khalifah ketika itu. Tapi satu kenyataan itu kebenaran. Imam Nawawi kaum muslimin, dia tidak seperti mana ulama yang berbolak balik. Sekejap kata boleh, sekejap kata tak boleh. Betul tak betul kaum muslimin muslimat? Saya pelik macam tu. Kemana? Kekeliruan orang disifatkan ulama. Ulama kena tegas dalam masalah. Tidak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan harta, nama kepentingan Islam. Kena bagi tegas tu pegang. Dulu kata kalau datang Taibu Syam kosong akidah, tiba-tiba boleh pula. Macam mana? Saya pun terkeliru juga. Betul-betul. Kaum muslimin dan muslimat terkeliru. Jadi bagaimana caranya kamu bertegak dalam masa hukum? Kaum muslimin dan muslimat di dalam Islam. Kalau tuan-tuan baca satu buku, nama dia Al-Wala wal Bara. Ada satu buku kaum muslimin dan muslimat, belilah tajuk apa sekalipun, Al-Wala wal Bara. Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam satu buku namanya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ada meletakkan satu tajuk Al-Bara Al-Wala wal Bara. Al-Wala maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu menyuaikan diri terhadap Allah Ta'ala dengan perkara yang dicintai oleh Allah, itu Al-Wala. Al-Bara menyuaikan diri kepada Allah Ta'ala tentang perkara yang Allah Ta'ala benci. Bila Allah Ta'ala benci, kita benci. Bila Allah Ta'ala cinta, kita cinta. Itu maksud Al-Wala wal Bara. Jadi dalam masalah kaum muslimin dan muslimat kalian berkenaan dengan hari raya ini, sebab ada hadis. Sebab ada hadis kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah dan sunnah Abu Dawud, Rasulullah kata, ijtanibu a'yada aduwillahi, iaitu jauhilah kamu hari raya musuh Allah. Apa lagi kalau pelaksanaan itu dalam upacara ibadah, lagi tak boleh. Bermaksud menghadiri hari raya musuh Allah, hukumnya haram. Tapi kalau dibuat seperti gelagak mereka, jadi kufur. Misalnya pada hari temusan, orang lempar tempurung, aku lempar tempurung juga. Tak boleh dah tu. Kenapa bukan tempurung? Arti dia, orang buat nanda, kita berbuat nanda juga, itu jadi kufur. Tapi kalau menghadiri kaum muslimin dan muslimat kalian menghadiri, dia termasuk dalam bab, iaitu perkara diharamkan, tapi tidaklah menjaminkan kekufuran. Betul. Tapi kena tegak. Kamu bagaimana ustaz nak elok macam mana? Aku ni ketua negara. Ya, dalam Islam antarlah wakil. Antarlah wakil daripada pihak-pihak yang tertentu. Tak ada masalah. Dan Islam ada jalan penyelesaian. Betul-betul. Jadi jangan jadi sekejap boleh, sekejap tak boleh. Atau ulama kena peka dalam permasalahan itu. Macam inilah kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang semua terkeliru belakang. Saya tengok kaum muslimin masalah Korea. Korea. Iaitu kaum muslimin dan muslimat. Orang dah makan mainan Korea dah lama dah. 15 tahun, 20 tahun orang buat Korea ni kaum muslimin dan muslimat. Tiba-tiba dalam seminggu yang lepas baru datang fatwa mengatakan hukumnya haram. Kenapa yang lambat sangat tu? Kenapa? Ada satu permasalahan umat. Lepas itu, itu dia. Saya ingat lagi dalam satu isu pelaburan internet, iaitu 6 tahun yang lepas, yang orang masuk internet, kaum muslimin dan muslimat
Dia dalam internet tu ada sedagang minyak Arab, satu lagu begini dia beri. Maka berjalan. Bila 6 tahun dia orang jalan, baru jatuh asal main saham internet adalah Arab. Kenapa baru 6 tahun? Orang dah makan tu dah mati dah, kaya pun dia dah mati pun ada. Kan kaum muslimin dan muslimat. Itu sebab ulama kaum muslimin dan muslimat kalian jangan sekali-kali mementingkan masalah politiknya, mementingkan masalah kamu kedudukannya. Dia kena pentingkan terhadap Islam dalam masalah itu. Berilah kaum muslimin dan muslimat kalian kenyataannya benar supaya orang berpegang di atas kebenaran. Memang. Jadi Imam Nawawi ini kaum muslimin, Tuhan cok dia orangnya benar dalam kaum muslimin. Dia berbanding ketika itu dia kata tak boleh, tidak boleh ambil harta rakyat saja. Khalifah kena keluar dulu, isteri khalifah kena keluar dulu, ulu badan kena keluar tu, pegawai kena keluar dulu. Kalau tak cukup baru boleh mengambil harta orang lain. Hebat tak hebat tuan tu? Apa yang terjadi? Lalu Imam Nawawi dengan kek fatwanya dia dibuang dia. Dia buang daerah. Dia duduk di Nawa. Nawa tu nama tempat. Nama tempat. Nama Imam Nawawi ini bukan Nawawi. Bukan Nawawi kamu ni Muslim. Nama dia Syekh Mahyudin bin Syarif. Dia seorang. Nama dia Syekh Mahyudin bin Syarif. Syekh Samsudin bin Syekh Mahyudin bin Samsudin bin Syarif. Itu nama dia. Dia duduk di Nawa, orang panggil Nawawi, nisbah kepada kampung dia. Betul-betul. Kalau saya kata kenal tak Syekh Muhammad Mahyudin Samsudin bin Syarif, semua orang tak kenal. Nawawi itu. Betul. Tapi orang Arab terkenal dengan kampung ni. Kalau saya asal daripada Raul Pahang, kaum muslim dan muslimat. Orang kata ustaz mana mengajar mana ni? Ustaz Al-Rawi. Betul tak? Tapi tak sedar Arabi lah kaum muslim. Ada baik juga kaum muslim dan muslimat. Begitulah keadaannya. Boleh bang? Itu akibat ada kaum muslim dan muslimat kalian falsafah atau akibat menyatakan benda benar, menyatakan benda yang dusta. Semua ada dalam itu. Apa ni, ada perkara-perkara yang Allah tak ada tetapkan. Kalau cakap benar, Tuhan cak orang benar. Kalau cakap dusta, Tuhan cak dusta. Tetapi walaupun begitu, ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala menulidah Nabi Muhammad, mengizinkan mereka longaran bercakap bohong. Itu saya ulang sekali, ialah ketika ada peperangan. Yang keduanya ialah kaum muslimin untuk mendamaikan dua orang ataupun di antara mereka yang berbalah. Yang ketiga adalah perkataan suami kepada isterinya untuk cari kebaikan, dan perkataan isteri kepada suaminya. Baik. Apa ya? Hadis yang seterusnya, yang kedua, hadis yang ke-81 ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha qala sami'a Allahu sautal khusumil bil bari. Bukan gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sami'a Allah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumi bil bari aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawjimul akhar wa yastarbiquhu fi syai'in wa yaqul wallahi la af'al wa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina muta'alla 'ala Allah, bukan aina muta'alli 'ala Allah alla yaf'al al-ma'rufa wa qala ana ya Rasulullah walau ayu zalika ahad. Rawi Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertengkaran riuh rendah di muka pintu rumahnya. Minta maaf cakap kaum muslimin, nak ulang boleh baru masuk. Islam ni tak kira siapa dia sebelum kita baca hadis.
Bukannya haram di atas sesuatu, boleh bagi orang sesuatu. Termasuklah kaum muslimin dan muslimah kalian, bukan sekadar menghadiri pusat. Kalau menghadiri hari apa dah panggil? Dalam India tu hari apa? Bukan daripada ni, satu lagi yang menghadiri hari menuai, kata Ponggol. Bukan Ponggol. Kan kaum muslimin dan muslimah. Kaum muslimin dan muslimah kalian. Adakah boleh dalam Islam dalam masalah itu? Sebabnya Ponggol ni hari ibadat mereka. Mereka bersyukur di atas tuayan mereka. Dia adakan hari Ponggol. Kaum muslimin dan muslimah, haram tetap haram. Islam bukan kira mana-mana kamu kita tak ada diajar macam tu. Ada orang sokong dia, ni tak boleh, Ponggol boleh, Tegzam tak boleh. Mana apa cara ibadat? Ponggol, kita Ponggol hukum dia tetap haram. Dia bagi. Islam tak ada kita bukan fanatik kepada siapa-siapa. Ada setengah waktu dia fanatik kepada seseorang. Apa orang buat tentu dah. Dah kena dah betul kamu semua Islam tak ajar macam tu. Ustaz pun tak ajar macam tu. Betul, kaum muslimin dan muslimah. Baik. Boleh cakap tak? Boleh. Jadi, kalau ada tafsir Anwar Ibrahim Adil, haram tetap haram atas kau. Sama saja. Kan? Kalau PN Hadid, haram tetap haram. Siapa pasal? Yang kita taksub kepada seseorang, kaum muslimin boleh, boleh tak boleh. Islam tak ajar macam tu. Understand? Benar sekali. Tak boleh jelas ya, tak boleh jelas. Bismillah. Macam ada seorang ustaz cakap, dia seorang ustaz, tapi dia salah. Tapi dia tak masuk dalam Quran. Itu satu benda dalam bab kesyirikan. Contoh, janganlah sebut nama ustaz. Ustaz sebut nama lah. Kalau kita tengok surat khabar, siapa-siapa nak mana-mana surat khabar tengok, kita akan jumpa. Saya ingat lagi dulu masa ketika virus apa nama dia panggil apa itu sesama burung lah, yang dalam negara kita pun ada. Lalu ada seorang ini bercakap, Ustaz, dia kata marilah kita rakyat Malaysia, kita berdoa dengan upacara agama masing-masing. Semoga dengan kesatuan doa ini, apabila virus ini diangkat oleh Allah Ta'ala, apabila dia menyetujui mana kita berdoa dan ajaran agama masing-masing dengan kesatuan doa, bermaksud itilah agama wala. Sebab doa semua hak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa salah dia cakap? Marilah kita pakak berdoa kepada Tuhan yang menciptakan alam. Boleh faham tu? Tak ada masalah. Jadi marilah kita pakak doa berpandu pada agama masing-masing. Kita iktiraf agama orang. Itu sebab Ibn Qayyim, kamu muslim kalau tuan-tuan buka dan kita belajar, kita ada Zadul Ma'ad dalam bab memilih kata-kata. Memilih kata-kata. Kata-kata ni kena jaga sungguh, kamu muslim dan muslimat. Itu dengan betul kata orang Melayu kita mengatakan, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ini bukan badan binasa, akidah hancur buah. Jangan main kau muslim dan muslimat. Okey, baru kita baca terjemah hadis. Baik. Okey ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertengkaran riuh rendah di muka pintu rumahnya. Tiba-tiba salah seorang meminta supaya dikurangkan hutang dan memohon belas kasihan daripada si pemberi hutang. Lalu katanya, demi Allah, aku tidak setuju. Maka Rasulullah SAW keluar kepada keduanya lalu bertanya, siapakah yang bersumpah tidak akan membuat kebaikan? Jawab orang itu, hamba Allah ya Rasulullah.
Oleh itu terserahlah kepadanya apa yang ia suka. Baik. Kita dia macam ni, kaum muslimin dan muslimat. Ada dua orang dia berbalah dalam masalah hutang. Lebih senangnya dua hutang, iaitu piutang berbalah dengan orangnya berhutang. Biasalah kaum muslimin dan muslimat kalian, orang berhutang ni masih nak hutang semua mani mulut belaka. Betul-betul penuh janji dengan kata-kata. Kaum muslimin dan muslimat kalian tak dapat nafilah kebanyakan dia macam tu. Tapi bila saat nak bayar hutang, ya Allahu Akbar, memanglah cukup payah. Tetapi kaum muslimin yang Rasulullah memberikan maafan, macam dalam hadis ni cerita awal dulu. Jadi orang yang berhutang ni, dia minta tangguhlah, dia tak dapat lagi nak bayar. Dia tak dapat lagi nak bayar hutang. Minta lah tangguh dia sikit lagi. Tuan hutang dia kata apa? Tuan hutang kata apa? Wallahi, dia guna kata sumpah tu tak? Wallahi aku tak akan beri tangguh pada kamu. Aku tak setuju. Dia bertengkar lah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia tak nak buat kebaikan tadi, bermaksud memberikan tangguh kepada orang yang hutang ni, kalau dia tak mampu nak bayar boleh tangguh, hukum satu kebaikan. Tapi jangan bersumpah, kaum muslim dan muslimat kalian, kalau nak guna perkataan ini, kita mahu anak tak setuju, tak apa. Tapi dia kata wallahi, jangan. Siapa dia yang bersumpah dengan nama Allah tak nak buat kebaikan ni? Dan lelaki itu berkata, ana ya Rasulullah, saya. Lalu kalau ahli zalika haq, oleh itu terserahlah kepadanya apa yang kau suka. Maksudnya benda-benda macam tu Allah Ta'ala tidak suka. Tapi dah kamu suka buat macam tu, terserah kepada kau. Sedangkan Allah Ta'ala tak reda dengan sikap kamu. Itu maksudnya. Okey, kita kembali kepada hadis kaum muslimin dan muslimat kalian. Ya, memberi hutang ini ada sampai peringkat hukumnya asalnya adalah sunat. Asal usul berhutang ni adalah sunat. Tetapi kadang-kadang memberi hutang ni ada juga sampai peringkat wajib seorang berhutang. Dia kalau sekiranya tak dapat hidup darurat. Contohnya saya ni hutang, tiba-tiba orang nak bunuh saya tak dapat nak bayar, maka ketika tu wajib kita beri hutang dekat dia. Ataupun kaum muslimin di satu tempat ini pernah berlaku sungguh-sungguh ni, iaitu di kawasan kaum muslimin dan muslimat Segambut, sebenarnya Segambut lah. Segambut tu besar ya, Segambut dalam, Segambut tengah, pada luar dia berlaku Segambut kaum muslimin dan muslimat. Jadi gara-gara pinjam pada andung mana, lalu akhirnya sampai dia minta pada orang surau. Sebelum daripada tu tak rajin datang ke surau. Bila mari hutang baru datang surau. Ketika tu datang surau tu, dah kedainya malam tu saya mengajar. Dia ceritalah, minta dah, tapi ada orang kenal lah dia, walaupun tak semua orang kenal. Dia hutang pada andung tak dapat nak bayar. Maka andung minta, kalau tak bayar juga nak buat macam mana? Dia andung minta nak pakai anak gali dia 3 malam. Andung kata begitu, nak pakai 3 malam. Jadi benda tu dia mengadu lah. Ketika tu nak kata macam mana, kamu sendiri memang dia susah betul. Dia susah betul. Maka bila kata macam mana, kena wajib dah orang Segambut di sekitar tu beri tolong dekat dia. Sebab ketika tu berhutang ada wajib untuk menyelamatkan anak gadis tersebut. Dia bang. Tapi asal usul ada sunat. Kadang-kadang bertukar menjadi wajib. Kadang-kadang berhutang bertukar jadi haram aja. Kadang-kadang berhutang bertukar menjadi haram. Wajib kaum muslimin dan muslimat. Kalau tujuan dia berhutang itu dengan tujuan yang haram, berhutang adalah haram. Baik. Kaum muslimin dan muslimat kalian, kita kembali kepada hadis. Memang dalam Islam
Kalau orang hutang dia tak boleh bayar, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka nombor satu kebaikan bagi tuan hutang memberikan tanggung. Jangan syarat, okey, dia memang tak mampu nak bayar. Itu sebab di dalam satu hadis buat Al-Imam At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani, orang yang berhutang, kata Nabi, dia berniat nak bayar hutang, dia niat dan usaha nak bayar hutang, tapi dia tak mampu juga, maka akulah yang bayar hutang di akhirat kelak. Kata kan? Saya ulang sebelah hadis ni. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Barang siapa yang berhutang, dia niat nak bayar hutang, tapi tak ada kemampuan juga nak bayar, hingga dia mati, lalu akulah yang bayar hutang di akhirat kelak. Dia bilang tu, ini yang berniat nak bayar hutang, usaha nak bayar, siapa tak boleh nak bayar. Tapi kalau orang tu memang tak niat nak bayar pun, dan tak usaha nak membayar, ini Nabi tak jamin. Dia bilang tu, ada yang pesan aku tu, hutang akhirnya pada tu, cuma hutang ni malu kepada orang berhutang. Betul tak? Sepatutnya ialah, iaitu orang berhutang ni malu tuan hutang. Ini tuan hutang orang malu kepada orang berhutang. Betul? Bila minta, tak boleh, tak mampu. Allahu Akbar. Jadi berbaloi kadang-kadang. Dia baru itu minta tu, tengok-tengok tak mampu. Bila tak mampu, tengok-tengok, renovation rumah nampak, astagfirullah, tapi tak mampu. Bila minta, tengok ganti kerja baru nampak. Yang paling sakit hati pula kamu semua, minta-minta tak mampu. Tengok-tengok kahwin satu lagi sakit hati. Tuan hutang tadi tak kahwin dengan satu lagi. Betul-betul. Nanti orang macam ni kaum muslimin dan muslimat, ini 6 jahanam. 6 jahanam. Betul-betul. Ni yang kata Nabi SAW, orang berhutang ni maka roh dia mu'allaqatun, roh dia berkeawal-awal, bergantung, tak naik ke dalam Allah Ta'ala. Roh orang naik ke dalam Allah Ta'ala, roh dia tak naik. Kerana orang yang berroh, yang berhutang. Lepas itu, itu sebabnya kita kena tukar lagi, kena tukar sikit. Selalunya kita ni apabila kaum muslimin dan muslimat kalian, bila adanya jenazah, selalu orang buat sembahyang jenazah ni bagus dah. Lepas sembahyang jenazah kan orang berucap kan, saya ni wakil daripada si keluarga si fulan bin si fulan, kalau sekiranya Allahyarham ni ada hutang, maka tuntut daripada kami semua. Betul-betul imam ni, imam senyum ni pada cakap lagi tu. Dan kalau sekiranya tuan-tuan hutang dekat dia, maka kalau tuan hutang dekat dia, bayar kepada kami semua. Cakap tu memang cantik lah. Tetapi wal afdal, Rasulullah tak cakap lepas sembahyang jenazah. Rasulullah bercakap sebelum sembahyang jenazah. Itu sunnahnya apa? Sebagaimana ada seorang lelaki meninggal dunia, lepas tu dia letakkan jenazah ni, lalu akhirnya sebelum Rasulullah sembahyang jenazah, Rasulullah kata, adakah si fulan ni ada hutang? Si fulan ni ada hutang? Lalu kata, ada ya Rasulullah, ada. Rasulullah kata, kamulah sembahyang jenazah dia, aku tak nak sembahyang. Sebab Rasulullah tak sembahyang mayat pada orang hutang. Sebab ni sembahyang jenazah Nabi ni ada syafaat, tapi bagi kita dia sembahyang ada orang hutang pun. Lepas tu, lalu kata Abu Qatadah, dia kata, ya Rasulullah, biar aku yang menyambut bayar hutang ni. Lalu baru Rasulullah patah balik untuk sembahyang ke jenazah itu. Sedangkan hutangnya cuma 2 dirham je. 2 dirham je. Bila 2 dirham berapa ini? 1 dirham berapa ini? Tak tahu. Pun tak tahu juga kamu. Lebih kurang 1 dirham sekarang ni, bila kalau dirham ni perak, 1 gram perak berapa sekarang? Tak tahu juga. Lebih kurang RM4 atau RM5 ya, kaum muslimin dan muslimat. Dan lingkungan kita dah RM10 kan. Jadi aku kata aku bayar. Itu masalahnya. Kita cukup sikit kaum muslimin sebelum sembahyang lagi no, kita kata dah ni wakil ni, jangan lepas sembahyang supaya kamu perlu dia tidak tergantung di awal-awal. Memang
Yang keduanya ialah kaum muslimin. Rasulullah pesan semua jangan buat syarat dalam hutang ni. Kalau buat syarat adalah riba. Tapi kalau sekiranya orang berhutang, dia nak beri lebih, itu tak jadi masalah. Bahkan itu yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia ketika membayar hutang, dia bayar lebih sikit. Tapi jangan janji, Ustaz saya nak hutang, Ustaz nanti saya bayar besok, saya nak bayar lebih sikit lah. Itu tak sah. Itu dia anggap jadi jenis riba. Kamu muslimah ya. Jadi senyap saja. Sedang dengar. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia apabila membayar hutang, dia bayar lebih sikit. Itu sebaik-baik manusia. Betul? Tapi kamu muslim tak pula, tak boleh lebih. Asal kebayar sudah lah. Kamu muslim dan muslimah lah. Tapi kalau dia tak mampu betul, kamu muslim dia tak mampu betul, dia dah usia mencari, tak boleh ditangguh kalau boleh tangguh. Tapi janganlah, ada setengah orang ni dia berhutang, dia tak nak cari. Tengok tuan hutang tak lebat tekak, ini pun lebat tekak, nak bayar, betul tu. Itu tak kena lah cara macam tu, betul tak betul? Maksudnya kalau hutang kita janji dah bayar, kita kena bayar. Sebab dalam satu hadis, di antara sifat-sifat munafik menangguhkan, iaitu membayar hutang, sedangkan dia mampu dalam bentuk harta yang lain untuk bayar. Okey? Jangan bersumpah kamu muslim-muslimah, wallah lepas ni aku tak nak bagi tangguh. Sedangkan bagi tangguh itu ada baik bagi orang yang tidak mampu. Tapi jangan bersumpah kepada Allah. Allah Ta'ala tak sumpah. Okey, wallahu a'lam. Masa dah cukup, insya-Allah kita sambung pembicaraan kita ini pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.